Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan ke-19. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri perkongsian harian kita 30 hari mengenal Al-Quran. Seiring dengan Ramadan ke-19 hari ini, kita akan membincangkan tentang juzuk ke-19 di dalam Al-Quran. Juzuk ke-19 mengandungi 3 buah surah, iaitu sambungan daripada surah Al-Furqan dari ayat ke-21 hingga tamat, keseluruhan surah Asy-Syu'ara dan permulaan surah An-Naml dari ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-55. Baik, kita akan kupas satu persatu. Surah Al-Furqan di juzuk ke-19 ini menekankan dua isi yang penting, iaitu yang pertama menjawab kritikan-kritikan orang-orang yang tidak beriman dengan Al-Quran, dan yang kedua ialah memberi amaran kepada golongan-golongan yang menafikan kebenaran. Untuk menjawab kritikan dan bantahan golongan yang tidak beriman ini, surah Al-Furqan di juzuk ke-19 ini mengemukakan dua bentuk pendekatan. Pendekatan yang pertama ialah berbentuk argumentatif, di mana Allah menjelaskan tentang keadaan-keadaan umat yang terdahulu yang dibinasakan atas kekufuran mereka. Antara kisah yang diceritakan di sini ialah termasuk kisah kebinasaan kaum Nabi Musa AS, di mana Allah berfirman di ayat yang ke-35 dan 36 surah Al-Furqan, dan sesungguhnya kami telah berikan kitab Taurat kepada Nabi Musa, dan kami lantik saudaranya Nabi Harun sebagai menteri bersamanya. Lalu kami perintahkan, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka kesudahannya kami binasakan kaum-kaum itu sehancur-hancurnya. Sambungan dari ayat tersebut di dalam ayat ke-37, Allah juga mengkisahkan tentang kisah Nabi Nuh AS, di mana kaumnya juga dibinasakan, di mana mereka ditenggelamkan dengan banjir besar. Sambungan ayat ke-38 juga memberi contoh kaum-kaum lain juga dibinasakan, antaranya lah yang diceritakan seperti kaum Ad, kaum Samud, dan juga Ashabur Rasi, dan banyak lagi lah kaum pada zaman-zaman mereka. Itu adalah pendekatan yang pertama, iaitu pendekatan berbentuk argumentatif. Pendekatan yang kedua pula berbentuk ilmiah dan saintifik. Di dalam ayat ke-45 dan 46 surah Al-Furqan ini, Allah mengkisahkan tentang pembentukan bayang-bayang dan bagaimana matahari akan menjadi punca perubahan bayang-bayang tersebut. Disambung pula dengan ayat yang seterusnya, di mana Allah berfirman, Allah itu yang menjadikan malam untuk berehat dan siang untuk keluar mencari rezeki. Kita dapat melihat dari sudut perubatan, di mana tidur itu merupakan satu perkara yang penting, yang sangat penting, dan malam itu adalah masa yang terbaiklah untuk tidur. Baik. Kemudiannya diikuti lagi dalam ayat yang seterusnya menerangkan tentang hujan dan bagaimana hujan itu menjadi rahmat kepada semua. Di dalam ayat ke-49, Allah menjelaskan bagaimana air hujan itu menghidupkan bumi yang mati serta memberi minum kepada sebahagian dari makhluk-makhluk kami, khasnya binatang ternakan dan juga manusia. Baik. Bumi yang mati ini kita boleh klasifikasikanlah, ataupun kita boleh ketahuinya seperti bumi yang tanah dia gersang, ataupun bumi yang tanaman dia tak subur, dan macam-macam lagi lah. Dan kita tahu keadaan-keadaan seperti ini, kita dapat mengatasinya atau kita dapat suburkan balik tanaman ini ataupun tanah ini dengan taburan hujan. Cuba kita fikirkan di negara kita Malaysia ini, ketiadaannya hujan untuk beberapa bulan. Mungkin sebahagian besar negeri-negeri di Malaysia akan mencakup air.
Dan apabila Allah menjelaskan tentang air ini, Allah menjelaskan air itu menjadi air minuman kepada makhluk-makhluk kami dan khas untuk binatang dan manusia. Apa yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Ia bermakna terdapat juga makhluk-makhluk yang lain yang turut mendapat rahmat daripada hujan ini. Antaranya lah makhluk yang kita dapat lihat melalui panca indera kita ialah tumbuh-tumbuhan. Kita tahu yang bagaimana tumbuh-tumbuhan ini memerlukan air untuk hidup. Baik, selain dari ayat-ayat saintifik ini, terdapat juga ayat-ayat saintifik lain yang popular lah di dalam juzuk ini, iaitu ayat tentang yang mengisahkan tentang pemisahan atau sempadan antara dua laut. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ke-53 surah Al-Furqan. Dan dialah Tuhan yang mengalirkan dua laut berdampingan, satu yang tawar lagi memuaskan dahaga dan satu yang masin lagi pahit, serta menjadikan antara kedua-dua laut itu sempadan dan sekatan untuk menyekat percampuran antara keduanya. Ramai dari kalangan ataupun golongan-golongan yang menentang Islam ini klaim ayat ini salah dan tidak berasas, kerana ada yang klaim ayat ini ataupun mereka klaim air itu terpisah disebabkan ketumpatan air itu, ataupun ianya terpisah kerana arus air dan bentuk geografi dan macam-macam lagi lah bentuk klaim yang kononnya tiada sempadan yang dapat kita lihat melalui panca indera kita, tiada sempadan yang fizikal. Perlu kita ingat, apabila Allah berfirman sempadan atau sekatan, Allah langsung tidak menyebut fizikal dinding yang kita lihat. Boleh jadi ketumpatan air itu atau bentuk geografi itu atau apa-apa sahajalah bentuk yang mungkin yang diklaim sendiri oleh mereka ini yang merupakan sempadan dan sekatan itu. Dan jelas klaim-klaim seperti ini, seperti ketumpatan air, keadaan geografi dan sebagainya, tidak terbentuk dengan sendirinya. Perlulah ada kuasa yang besar untuk menjadikan perpisahan laut ini. Maka kuasa yang besar itu bukan lain selain daripada Allah Tuhan sekalian alam. Baik, malah ayat-ayat saintifik yang seperti ini diteruskan lagi dengan ayat yang menceritakan tentang penciptaan manusia. Juga di dalam surah Al-Furqan ini Allah berfirman di ayat yang ke-54 di mana ia berbunyi, dan dialah Tuhan yang menciptakan manusia dari air, lalu dijadikan titisan baka dan penalian keluarga, persemedaan, dan sememangnya Tuhan berkuasa menciptakan apa jua yang dikehendaki. Kita tahu dengan kemajuan sains perubatan zaman ini, kita menemukan bahawa hampir 70 hingga ke 75% badan manusia diperbuat daripada air. Malah kita boleh klasifikasikan lagi secara terperinci mengikut organ-organ di dalam tubuh manusia. Otak kita hampir 75% mengandungi air. Darah kita hampir 80% mengandungi air. Jantung kita juga mengandungi peratusan yang sama. Tulang kita hampir 20%, otot 75%, hati 80 lebih peratus, dan buah pinggan lebih kurang 80% air. Malah setiap sel-sel di dalam badan kita sendiri terdiri daripada hampir 80 hingga 90% air. Tidak mungkin ayat Quran ini direka oleh seorang individu yang tidak tahu menulis, yang tidak tahu membaca di tengah padang pasir 1400 tahun yang lalu, di mana sains pada waktu itu belum lagi maju seperti mana pada zaman kini. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa Al-Quran ataupun ayat ini jelas daripada pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu merupakan serba sedikit tentang surah yang pertama, iaitu surah Furqan di juzuk ke-19. Surah yang kedua di dalam juzuk ini ialah surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ini bermaksud penyair atau syair. Industri syair ini merupakan satu industri yang agak popular waktu zaman Rasulullah, dan penyair-penyair ini merupakan orang yang tersohor sekali lah ketika zaman Rasulullah.
Dan ayat-ayat dan seni-seni syair mereka ini sungguhlah tinggi peringkatnya ataupun tahapnya. Apabila berbincang tentang seni ayat dan juga bahasa ini, dia ada beberapa peringkat dia. Secara mudahnya lah, sesuatu bahasa itu ada peringkat yang mudah dan juga ada kesusastraan bahasa yang tinggi di dalam sesuatu bahasa. Tidak kira lah mana-mana bahasa, bahasa Melayu ke, bahasa Arab ke, dan sebagainya. Apabila Al-Quran diturunkan di dalam bahasa Arab, penyair-penyair dan pakar kesusastraan mereka ini terpegun dengan keindahan bahasa Al-Quran, tetapi terpegun pun tetap tidak memeluk Islam, tetap menentang juga. Malah mereka juga bersikap tidak puas hati lah, dan ada percubaan atau usaha untuk mengatasi kesusastraan Al-Quran. Tetapi setiap usaha mereka sememangnya gagal lah. Baik. Timbul juga klaim yang mengatakan Rasulullah SAW ini adalah seorang penyair dan pandailah buat helah dengan ayat-ayat seperti di dalam Al-Quran ini. Klaim ini memang boleh dikatakan tidak berasas dan tidak boleh diterima sama sekali, kerana jelas Rasulullah SAW bukan seorang yang boleh menulis ataupun bukan seorang yang boleh membaca, ataupun dalam kata orang putihnya illiterate. Malah Rasulullah SAW sendiri bukannya salah seorang daripada kalangan penyair-penyair tersohor ketika zaman itu. Maka klaim ini tidak terpakai. Baik. Surah ini juga ada diceritakan berbagai kisah-kisah lain, seperti kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, kisah dipalingnya tongkat Nabi Musa yang bertukar menjadi ular, kemudian tewas dengan semua tongkat, kemudian tewasnya semua tongkat-tongkat lain daripada ahli sihir Fir'aun. Kemudian ahli sihir Fir'aun itu mereka bersujudlah dan mengaku bahawa mereka beriman kepada Tuhan sekalian alam. Baik. Surah yang terakhir di dalam juzuk ini ialah surah An-Naml yang bermaksud semut. Surah ini menjelaskan bagaimana Al-Quran itu bukan arahan semata-mata, tetapi merupakan rahmat dan petunjuk kepada orang-orang yang mukmin lah. Di dalam surah ini ada dikisahkan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana beliau merupakan seorang raja yang sangat kaya pada zaman itu. Surah ini juga menceritakan mujizat-mujizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Antaranya lah beliau boleh mengawal jin dan juga bercakap dengan haiwan dan sebagainya. Uniknya surah ini dinamakan surah semut, surah An-Naml, seiring dengan kisah angkatan tentera atau angkatan pasukan Nabi Sulaiman ini dan juga sekumpulan semut. Ketika angkatan pasukan Nabi Sulaiman ini lalu ke satu tempat ini yang terdapatnya kawanan atau sarang semut, maka seekor semut itu berkata, wahai sekalian semut, masuklah di dalam sarang masing-masing, jangan Sulaiman dan tenteranya terbijak kerana tidak sedar. Maka Nabi Sulaiman pun yang mendengar ini, beliau tersenyumlah dengan kata-kata semut ini. Maka sebab itulah surah ini dinamakan surah semut. Kemudiannya surah ini diikuti dengan kisah burung belatuk yang gagal hadir dalam perhimpunan. Kemudian ianya berjumpalah Nabi Sulaiman AS dan berkata kenapa dia tidak hadir. Kemudian diceritakan tentang suatu kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu raja wanita yang mereka menyembah matahari, dan syaitan mengkaburi mata mereka lah dengan perbuatan-perbuatan syirik mereka ini. Kemudian Nabi Sulaiman AS mengutuskan surat kepada kerajaan ini untuk menyerah diri dan berimanlah kembali kepada Allah. Kemudian dibalas dengan kerajaan itu dengan menghantar pelbagai bentuk hadiah untuk melihat respon Nabi Sulaiman. Tetapi Nabi Sulaiman pula memberi respon dengan berkata, sesungguhnya apa yang diberikan oleh Allah lebih daripada apa yang diberikan oleh mereka. Lalu diberi peringatan oleh Nabi Sulaiman kepada mereka, berimanlah kalian atau kalian akan didatangi dengan tentera yang kalian tidak terdaya untuk menentangnya. Kemudian Nabi Sulaiman AS berkatalah kepada pegawai-pegawainya, siapa antara kamu yang boleh bawakan singgah sana atau yakni singgah sana ratu itulah sebelum mereka menyerah diri. Kemudian dibawahlah singgah sana itu, dan ratu kerajaan tersebut tu pun yang dikatakan Ratu Balqis ni
pun melihatlah singgasana Nabi Sulaiman yang sungguh hebat dan jelas menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian beliau pun rasa terpegun dengan dan rasa sungguh tersentuhlah dengan kehebatan Allah, dan beliau menyerah dan beriman kepada Allah. Dan diakhiri juzuk ini kemudiannya dengan kisah Nabi Saleh dan juga kisah Nabi Lut alaihissalam. Baik. Jadi itu adalah sedikit tentang perkongsian juzuk ke-19 hari ini. Semoga perkongsian ini bermanfaat lah untuk semua, dan sehingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang, insya-Allah. Sehingga itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.